Kalau kita kata miskin jatuh, susah, kita sudah pernah senang, maka Allah mungkin pusingkan putarannya, dia jadinya susah. Kalau dulu semua makanan sedap, tapi sampai masanya ada ini sedap, ini tak sedap. Kerana apa? Kerana kita masih di dunia. Kita masih di dunia adalah kita kata dunia itu penjara. Dunia itu memang tempat berjuang. Dunia itu memang bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Jadi untuk meninggal kita melalui berbagai-bagai proses. Betul? Berbagai-bagai proses. Macam mana nak jadi kita kata orang yang paling berakal. Kalau kita ditemukan di dunia ini dengan semua tadi, yang susah, yang berpisah, yang sedih, yang sakit, yang hilang mata pencarian, yang mula kaya jadi miskin, kata. Kemudian kita kata dilanda kesedihan-kesedihan. Boleh nampak? Mengapa Allah bagi semua itu kat kita? Okay? Itu kita kata kenapa Allah bagi semua ni kat kita. Kenapa Allah datangkan benda-benda ini pada kita? Pernah atau tidak kita berfikir bahawa semua yang datang ini adalah hadiah dari Allah. Bila hadiah dari Allah, kena terima. Boleh nampak? Maka kalau kita mampu menerimanya, macam mana cara nak mampu menerimanya? Ialah bila kita punya keyakinan seketat-ketatnya, keyakinan sekental-kentalnya, keyakinan setebal-tebalnya bahawa dunia ini dicipta Allah, kita ini ciptaan Allah, maka Allah buatlah apa yang dia mahu. Sebab itu kekuatan Rasulullah ketika di Mekah. Nabi tak punya, maknanya kita kata Nabi tidak ada tahtanya, tidak ada rajanya, tidak ada tenteranya. Tidak ada kekayaan melonjaknya, tidak ada gelaran-gelaran ratu-ratin, dia tak ada. Tetapi bila diangkat kekuatan sebagai pemimpin, sehingga sahabat sanggup lalu apa saja. Kalau Nabi kata perang-perang, kalau Nabi kata duduk-duduk, kalau Nabi kata pindah-pindah, kalau Nabi kata susah-susah, kalau Nabi kata kedai kepung. Kalaupun ditakdirkan mati, sila, rela. Sebab itu peperangan itu merupakan satu yang sangat-sangat dinantikan oleh para sahabat. Kenapa? Kerana mereka punya fikiran akal yang sangat bijaksana. Okay? Itu satu sebab. Diangkat kekuatan berfikir. Diangkat keyakinan. Ya Allah. Kalau kita ambil contoh Bilal saja sanggup melalui semua penderitaan. Okay? Sumayyah, wanita solehah atau kata-kata yang pertama meninggal. Maknanya kita kata kalau dia kerana mempertahankan Allah sanggup gadai nyawa. Kerana Allah, Nabi sudah letakkan keyakinan tertinggi. Semua yang lalu di bumi ini adalah mahunya Allah. Semua yang kita temui di dunia ini adalah mahunya Allah. Makanya kalau inilah jalan yang membuat otak kita boleh lalu, maka kita tak jumpa namanya keluh kesah, tak jumpa namanya ragu-ragu, tak jumpa namanya kelelong-kelelong atau sana sini susah hati dan sebagainya. Maka bila kita kata ini yang berlaku, semua yang berlaku ini sebab kita masih di dunia, makanya kalau kamu mampu melalui semua tadi, yang sakit, yang redo, ya kesedihan juga redo, kesedih tak adanya lama-lama. Kalau ada tempat ada siang mesti ada malam, artinya bertukar ganti. Kalau ada perpisahan mesti ada pertemuan. Bila ada hak yang kurang pasti Allah tambah. Allah tidak pernah tidak adil. Kalau kurang, kalau kamu syukur, sabar. Sebab itu kita kan, kalau aku tambah, kamu syukur. Kalau aku kurang, kamu sabar. Sabar tu berusaha. Kalau tak pernah buat kuih, belajarlah buat kuih. Kalau sebab sudah diberhenti kerja, maka belajar buat kuih, carilah YouTube apapun. Salah kali pertama, salah kali kedua, kali ketiga, insyaAllah. Kalau berserah balik dengan Allah, mesti jadi punya walaupun tak pernah buat kuih. Walaupun tak pernah buat kuih, tapi kalau dia sungguh-sungguh ikut panduan dan prinsip-prinsipnya, jadi. Sebab itu sekali lagi jangan kata, saya ni latar belakangnya ini, jadi tak bolehlah begini, tak bolehlah begini. Jangan. Apa pun latar belakang kita, tapi kalau maunya Allah, insya-Allah. Tak pernah berniaga, tapi kalau ditakdirkan berniaga sebagai satu ruang yang Allah tunjuk kepada kita, maka berniagalah. Buka gerai ke, buka kabut ke, buka apa sajalah.
Ni contoh-contoh. Kerana kita kata Allah bagi miskin supaya kamu berusaha. Allah bagi sakit supaya kamu berubat. Allah bagi sedih supaya kamu berlatih diri untuk tidak sedih kerana Allah. Ini contoh-contoh. Maka kita kata kenapa dunia ni dapat macam-macam? Kerana dunia ini bukan tempat rehat. Dunia ini bukan tempat santai-santai. Dunia ini bukan tempat senang-senang. Dunia ini tempat berjuang. Maka kita kata siapa kita katakan orang paling berakal dalam pertemuan kita hari ini. Maka kita katakan semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang terjadi susah sikit dah keluh kesah. Bukan boleh tambah sihat tapi tambah sakit kalau tidak berusaha. Sebab itu kalau doa saja, doa tanpa usaha nak maknanya apa? Sia-sia. Menghina Allah. Tapi kalau dia berusaha tambah doa, sombong. Jadi apa yang diperlukan dalam dunia ini? Kita nak berusaha dan berdoa. Mahu sumbangan kita dan mahu juga pertolongan Allah. Boleh nampak? Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Jangan mabuk berusaha tapi tak pernah berdoa dengan Allah. Jangan sibuk berdoa tapi tak pernah berusaha. Tak boleh. Allah tak bagi sebab Allah bagi ikut usaha kita. Usaha kamu macam mana? Sebab itu solat wajib dengan solat sunat itu mahal. Sebab kita tak tahu solat yang mana yang Allah terima. Solat yang mana yang Allah tolak. Khusyuk kita macam mana. Baca Quran kita macam mana. Betul ke salah. Kita tetap baca. Kita tetap solat. Tapi kita tak tahu sama ada Allah terima atau tidak solat kita. Sebab itu kalau Allah kata buatlah solat wajib. Tapi kamu buat jugalah solat sunat. Kerana kalau markah solat wajib ni tak selesai, cuba cari kata Allah. Kod ada solat-solat sunatnya yang boleh menampung kekurangan solat fardu. Kadang-kadang kita tak ucap, kadang-kadang kita tergesa-gesa. Kadang-kadang ada surah salah, kadang-kadang dah salah lupa rakaat. Macam-macam sebab kecewayan-kecewayan banyak berlaku. Dalam solat je banyak cuainya. Teringat itu, teringat ini, buat itu, buat ini. Tadi solat apa ya? Ya Allah. Dah berapa rakaat ya? Ini contoh-contoh yang kekuatan itu hanya dalam solat. Ibadah-ibadah lain pun macam mana? Ada tak jumpa namanya niat kerana Allah? Ada tak jumpa yang namanya ikhlas? Ataupun ungkit-ungkit balik? Jangan main-main. Maka sekali lagi kita katakan dunia ini tempat berjuang. Jadi kalau tempat berjuang Allah tak bagi kapet merah. Allah bagi penderitaan supaya dia merasa setelah habis dari dunia ini aku akan jumpa namanya bahagia yang hakiki. Senang yang hakiki. Yang paling panjang namanya akhirat. Namanya syurga. Maka sekali lagi maka kita tengok kalau mengikut Dr. Aidit Al-Qarni ini, orang yang paling berakal ialah orang yang sentiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan. Apa yang dia buat untuk akhirat. Ini yang kita kata pakai pos laju. Apa saja ibadah yang dibuat, saya buat untuk bekal akhirat saya. Saya buat untuk bekal akhirat saya. Dan dalam kepalanya gambarannya tentang akhirat itu besar daripada tentang dunia. Kemudian dikatakan dengan keyakinan bahawa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Lebih kekal abadi. Sebab itu kita katakan kalau para ulama kata kamu tinggal di dunia ini hanya sebentar. Kalau kita ambil kisah-kisah orang yang meninggal, kamu hanya tinggal dunia hanya daripada pagi sampai duha. Tak sempat zuhur pun. Bermakna sangat-sangat singkat. Jadi yang abadinya siapa? Yang kekalnya siapa? Yang panjangnya di mana? Pasti yang panjangnya di akhirat. 1 hari di akhirat 100 tahun di dunia. Kita tinggal tak sampai sehari. Mana ada umur kita sampai 190 pun jarang-jarang. 100 tak jarang-jarang, sangat jarang. Sebab itu PM kita 94 itu pun orang dah kata, wah hebat dah. Maka kekuatan yang kita nak bangun sekali lagi, siapa orang yang paling berakal? Orang yang sentiasa. Ini yang kita katakan. Orang yang sentiasa apa? Sentiasa melakukan apa saja di bumi ini untuk akhirat dengan keyakinan bahawa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi.
Tak apalah susah sikit dunia ini sementara, sebab nanti nak balik ke akhirat yang kekal abadi, yang panjang tempohnya. Sebab itu di dunia ni jangan banyak rehat. Kerana tempat rehat kita bukan di sini. Tempat di sini tempat berusaha, tempat cari bekal, tempat kumpul bekal. Maka kita katakan yang apa yang kita usahakan ini akan jadi bekal sekiranya kita buat ke ini untuk mendapat redha Allah dan jumpa nanti akan dibawa kebaikannya sampai ke akhirat. Ini kekuatan yang kita nak bangun. Artinya apa yang dibuat dia memberi, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan hadiah atau sedekah aku ini dapat pahalanya nanti di akhirat. Bukan kerana nak gelar pemurah, dia gelar baik hati, dia gelar kaya, dia gelar macam-macam. Boleh nampak? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kadang-kadang kita tak perasan pun orang gelar-gelar kita begitu. Okey, kemarin ni saya cerita untuk nak dikongsikan. Okey, di pintu pagar rumah Umi, cucu Umi ada di tepi pintu. Dia nampak ada orang bawa jual buku. Okey, jual buku. Dia kata tolong panggil ibu. Dia panggil ibu dia tak panggil opah dia. Okey. Lamanya ibunya turun. Jadi dia tanya, kamu jual apa? Jual buku. Selalunya dia kata, okey. Selalunya makcik ni pasti akan beli buku saya. Padahal bukan selalu datang pun, tapi dia ingat makcik ni mesti beli buku saya. Ya Allah, ketika itu Mi sedang sibuk nak solat. Okay? Nak solat ke lepas solat tak perasan Mi. So Mi kata pada anak, cakap kat dia, hari ni orang tua ni sibuk sikit je, tak dapat nak turun. Tak apa, saya tunggu. Allahu Akbar. Contoh, kerana dia dah masuk dalam kepala dia, orang ni mesti bantu dia. Orang ini mesti beli buku dia. Ini contoh. Padahal bukan selalu beli pun. Tapi bila sekali dua kita beli, dia masuk dalam kepala orang tu, orang ni pasti beli. Kalaupun saya tak ambil bukunya, kita bagi je lah sikit lepas dia makan tengah hari. Okey lah. Okay, lepas sarapan pagi, kalau dia datang petang selepas dia makan malam contohnya. Maka kekuatan kita, kalau kita membantu dia kerana dia, kita dapat pahalanya di dunia. Tapi kalau kebantu dia, kalau kita bantu dia, kita mengharapkan Allah nanti akan bantu kita. Maka bukan kita bantu orang tu akan bantu kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mudahkan urusan penjual ini. Mudah-mudahan kau mudahkan seluruh urusan aku di dunia dan di akhirat. Ini kekuatan yang nak dibangun. Ini yang kita kata contoh bahawa kalau kita, maknanya orang tu buat ibadah bukan untuk tunjuk-tunjuk, bukan untuk tayang-tayang, bukan nak masuk Facebook, bukan nak masuk WhatsApp. Dia buat semasa-masa ini adalah bekal akhirat saya. Ini adalah bekal akhirat saya. Ini kekuatan-kekuatan yang nak ditunjang dalam hati. Memberi bukan kerana dunia, minta bukan kerana dunia, berderma bukan kerana dunia, menolong bukan kerana dunia, tapi kerana ingin mendapat pertolongan Allah di akhirat. Ini kekuatan. Sebab tu Nabi kata, misal ulang ini, siapa yang memudahkan urusan seorang hamba Allah, pahalanya lebih besar daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Maka bermakna sekali lagi, membantu itu saja. Tapi niatnya kena jaga. Bukan membantu sebab saya berkenan dia. Bukan bantu sebab dia ibu tunggal. Bukan bantu sebab dia begitu dan begitu. Tidak ada sebab-sebab dunia. Tapi kerana saya bantu dia hanya kerana Allah, mudah-mudahan Allah bantu saya dalam semua urusan di dunia dan urusan di akhirat. InsyaAllah. Maka kita katakan, kalau tadi kita kata orang yang paling berakal ialah orang yang paling mengangkat seluruh ibadahnya, seluruh kekuatannya, seluruh pekerjaannya, seluruh gerak-gerinya dalam kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, hanya semata-mata ingin menjadikan dia sebagai bekal di akhirat. Ini orang paling berakal. Okey? Maka lawannya apa? Kalau kata paling berakal, paling tidak berakalnya apa? Kalau kita kata berakal tu pandai, yang tidak berakal tu apa? Ini kekuatan. Korang cerdik lah pula. Maka orang yang kurang gunakan akal ialah orang yang apa?
Ataupun ni kata kalau Dr. Edik kata orang yang paling bodoh di dunia. Mi kalau boleh tak anda guna perkataan bodoh itu. Orang paling tak pandai di dunia. Sama je maknanya, betul. Orang yang paling tak pandai di dunia ialah orang yang apa? Orang yang memandang dunia ini sebagai segala-galanya. Orang yang memandang dunia ini sebagai segala-galanya. Pertama, tempat dan tujuan akhir dan semua harapan. Tujuannya pun di dunia, duduknya pun dunia, harapannya pun dunia, matlamatnya pun dunia. Okey, kenapa kerja? Nak tanggung anak isteri. Kenapa buat ini? Kenapa berkebun? Okey, nak tambah pendapatan. Kenapa tolong dia? Sebab dulu dia pernah tolong saya. Okey, ini kekuatan-kekuatan yang nak digugah dalam jiwa kita. Kita buat kerana apa? Okay, anak kita tolong kita kerana apa? Oh, sebab dia mak saya dah. Kerana saya nak dapat hadiah dari Allah di akhirat. Ni kekuatan yang kita nak lekatkan dalam kepala kita. Supaya kita tak mabuk pujian, tak mabuk terima kasih, tak mabuk gambar, tak mabuk selfie, tak mabuk jawatan, tak sibuk-sibuk jadi yang berkhidmat, berhormatnya. We just do. Kita buat saja kebaikan. Orang nampak, orang tak nampak, no big matter. Tak ada masalah. Okay, sebab itu kita kata susah nak dapat orang macam tu. Sebab kita masih di dunia. Masih ramai orang yang jadi hamba dunia. Tapi kalau orang lain susah, kita lah yang belajar ni. Kita yang masuk dalam Sembang Petang ini, bangun, gugah jiwa. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau aku buat baik, jangan sampai aku mengharap orang tu balas baik ke aku. Kita buat baik ke anak kita, belum tentu anak kita balas. Kita tak boleh warning. Besok, kalau sekarang ni mak dah tanggung kamu, besok kamu mesti tanggung mak. Dah. Itu bagi tak ikhlas. Bagi kerana manusia penat. Kalau bagi kerana Allah apa? Dibalas atau tak dibalas, dipuji atau tak dipuji, diterima kasih atau tidak diterima kasih, jalan. Bagi, buat, tolong, bantu. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Maka kita kata orang paling tak cerdik tadi ialah orang yang membuat seluruhnya. Kenapa kerja? Oh, nak bayar sewa rumah, nak bayar sewa kedai, nak bayar itu, nak bayar ini. Sampai mati dia jadi hamba kerja. Okay? Kenapa kerja? Saya nak tanggung anak-anak. Oh, ini nak cari nafkah anak-anak. Okay? Ini tanggungjawab. Tanggungjawab kepada siapa? Tanggungjawab pada anak-anak. Saya kan orang tuanya. Orang tua lah tanggungjawabnya kepada anak-anak. Tanggungjawab kerana Allah. Yang betulkan anak kita, yang besarkan anak kita, yang cantikkan anak kita, bukan kita. Yang bagi anak kita pandai, kita usaha je. Yang bagi pandai tu Allah. Yang bagi rajin tu Allah. Yang bagi kuat tu Allah. Maka sekali lagi, jangan kata tanggung anak tu jadi penat. Jangan kata tanggung anak tu terpaksa. Jangan kata tanggung anak itu dah terpaksa. Jangan. Dia bukan tanggungjawab sahaja, tetapi dia ibadah. Kalau memberi pahala kepada anak, ya Allah patutnya anak bagi kat mak. Tak. Bukan cerita patut. Allah tak pernah kata orang kaya patut bantu orang miskin. Berapa ramai orang kaya tak bantu orang miskin? Patutnya orang miskin minta kat orang kaya. Berapa ramai orang miskin tak minta-minta pun. Tak tanda tangan pun. Tak pergi ketuk pintu gate besar orang kaya pun. Kau nampak? Kerana basic ataupun asasnya. Asasnya orang yang jadi hamba dunia, kalau dia buat kerana dunia kosong. Okay, ini kekuatan yang nak dibangun. Sebab itu sekali lagi, kita ditemukan miskin, susah, ditemukan sakit, ditemukan tak sihat, ditemukan perpisahan, ditemukan tak selesa, ditemukan tak gembira. Kerana Allah nak lidik hati kita. Jangan harap terima kasih orang. Siapa yang menggantungkan harapannya kepada manusia, hujungnya dia pasti akan kecewa. Dia pasti akan kecewa.